Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak kongsikan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.2 ubahan songsang di bawah bab yang pertama, ubahan untuk subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Okey, baik. Video kali ini adalah video part 1. Okey, kita akan ada part 1 dan part 2 lah. Kata supaya video ni tak terlalu panjang. Jadi pada video pertama ni cikgu akan sentuh soalan yang diambil dari buku modul aktiviti mesra digital terbitan Sasbadi. Okey, muka surat 7 hingga muka surat 8 lah untuk part 1 ni. Okey, manakala untuk part 2 nanti kita akan sentuh muka surat 9 hingga 11. Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat 7 dan 8 dululah untuk video part 1. Kita terus pergi kepada soalan. Okey, diberi bahawa 20 orang pekerja mengambil masa 160 hari untuk membina sebuah banglo. Nyatakan masa yang diperlukan untuk membina banglo jika bilangan pekerja berubah seperti yang berikut. Okey, jika bilangan pekerja bertambah 2 kali ganda. Jadi masa dia tulis kat situ, masa yang diperlukan untuk membina banglo berkurang 2 kali ganda. Okey. Okey, baik. Yang kedua, jika bilangan pekerja berkurang 50%. Jadi masa dia bertambah atau berkurang? Bertambahlah. Okey. Ini jawapan dia, masa yang diperlukan untuk membina banglo bertambah. Okey, bertambah 50%. Okey, yang ketiga, jika bilangan pekerja itu didarabkan dengan 2. Jadi masa semakin berkurang. Jadi kalau
Bilangan pekerja didarab dengan 2 ganda, kata berganda 2 kali ganda kat situ. Jadi masa berkurang separuh. Jadi kita tulis kat sini masa yang diperlukan untuk membina banglo berkurang separuh. Okey, selesai untuk yang bahagian A. Pergi kepada soalan bahagian B ni. Jadual di bawah menunjukkan nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Jawab soalan berikut. Okey, nombor 1. Tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2 atau X kuasa 3. Kemudian tulis hubungan dalam bentuk ubahan. Jadi kita kena lengkapkan jadual ni, nilai X dia dah bagi, nilai Y dia dah bagi. Jadi kita kena kira nilai X kuasa 2Y dengan X kuasa 3Y. Jadi cara dia, okay, kalau X kuasa 2Y ni kita ambil nilai X dan nilai Y masing-masing lah untuk setiap kotak ni lah. Okay. Okay, 1 kuasa 2. Okay, darab dengan Y tu 150. Jadi kita akan dapat kat sini 150 lah. Okay. Yang ni 1 kuasa 3 darab 150. Okay, kita kira satu-satu. Okay. Sini samalah, dapat 150. Okay. Seterusnya pergi pada kotak kedua, 3, 4, 5 masing-masing. Okay, 2 kuasa 2 darab 37. 5. Dapat sama 150. Ya. Okay, 3 kuasa 2 darab 16. Dah habis ni nak rekod video ni. 16 2/3. Okay, 150.
Okey, kalau yang ni kita akan dapat sama 150. Okey. Okey, yang ni dapat 300. Yang ni dapat 450. Yang ni dapat 600. Yang ni dapat 750. Okey, baik. Kat sini pun kita dah nampak. Okey, untuk S kuasa 2Y semua nilai sama 150. Manakala S kuasa 3Y nilai dia tak sama. Semakin menaik, semakin menaik. Jadi kat sini kita tengok nilai yang sama adalah X kuasa 2Y. Jadi kita tulis kat sini nilai X kuasa 2 Y ni, okay, adalah pemalar. Itu samalah, kita tengok tu sama 150. Jadi kita tulis kat sini nilai X kuasa 2Y adalah pemalar. Okey, itu ayat pertama. Ayat kedua pula sambungan dia tu koma, maka okey, kita tulis hubungan dia. Y adalah simbol hubungan ubahan tu 1/X kuasa 2. Sebab bila kita darabkan SY kuasa 2 ni dapat 1. Kat sini kalau kita tukar kepada bentuk persamaan sama dengan 1 pemalar K itulah. Okey. Selesai kat situ. Pergi pada nombor 2. Cara yang sama, soalan je yang berbeza. Okey, tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Kemudian tulis hubungan dalam bentuk ubahan. Jadi kita tengoklah. Kata kalau SY ni dapat berapa, S kuasa 2 itu dapat berapa. Kalau dia nilai sama, maksudnya dia berkadar songsang dengan yang tu lah. Okay. Dengan X ataupun X kuasa 2. Jadi kita kira satu-satu. Sama je cara dia. Okay. Okay, 1 darab 120 dapat 120 juga. Dan ni 1 kuasa 2 darab 120. Okay. Dapat sama 120. Yang ni 2 darab 60. Dapat 120. Yang ni 2 kuasa 2 darab 60. Dapat 240 kat sini. Okay. Yang ni 3 darab 40. Dapat sama 120. Kita dah nampak lah tu yang sama tu kan.
Okey, yang ni 3 kuasa 2 darab 40. Jadi 9 darab 40, 360 lah. Okey. Yang ni 4 darab 30. Sama agak 120. Okey, yang ni 4 kuasa 2 darab 30. Okey, dapat 480. Yang ni 5 darab 24. Dapat sama 120. Yang ni 5 kuasa 2 darab 24. Okey, yang ni dapat 600. Jadi daripada nilai-nilai yang kita dah kira tu, kita tengok nilai yang sama pemalar tu X, Y tu sama. Jadi kita tulis nilai X, Y adalah pemalar. Okey, koma, maka okey, Y tadi tu dia berkadar songsang dengan X ke X kuasa 2. Jadi berkadar songsang dengan X. Okey, Y simbol hubungan perubahan tu 1/X. Okey, selesai untuk muka surat ke-7. Kita masuk pada muka surat ke-8 ni. Jawab soalan berikut. Okey, baik. Dengan melukis graf, okay, Y melawan 1/X, tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita nak tahu dia berkadar songsang ke tak, bila kita buat graf ni lah, plot graf tu kita tengok bentuk dia tu. Bentuk dia macam mana. Okey, kita kena kira 1/X tu berapa. Jadi untuk ni kita kira 1/1 bahagi 2 dapat 0.5. 1 bagi 4 dapat 0.25. Okey, lepas tu 1 bagi 5 dapat 0.2. Okey. Baik, bila dah dapat nilai, kita plotkan dekat ketah bahagian ruangan graf ni lah. Okey. Jadi ini kita plotkan sebagai 1/X untuk paksi mengufuk, paksi mencancang ni untuk nilai Y. Okey, jadi dia punya graf ni bermula daripada asalan. Koordinat untuk 1/X ni kita buat 0.1 lah. Okey. 0.1 hingga 0.5. Okey, 0.4, 0.5. Okey. Manakala untuk paksi mencancang ni kita buat nisbah, kita buat ni lah. 10 kotak tu 5 unit. Okey, ambil kurang macam tu. Okey, lepas tu kita plotkan dia punya titik tu. Okey. Kita tengok 0.5, 2. 0.5, 2. 0.52 ya. 0.5 dengan Y tu 10. Okey, 0.5, 10 kat sini.
Besarkan sikit. Okey, dekat sini lah. Okey, 0.5, 10. Lepas tu 0.25. 0.25 tengah-tengah ni. 5. Sini lah. Kurang. Okey, lepas tu 0.24. 1, 2, 3, 4. Okey, kat situ. Kan? Jadi, kena ingat, dia kena lalu dekat asalan. Asalan kat sini. Jadi, kita buat garis lurus. Yang menyambungkan titik-titik ni. Okey. Itulah sambungan dia lebih kurang. Jadi kita nampak bentuk dia tu dia membentuk satu garis lurus lah. Garis lurus. Bila membentuk satu garis lurus yang melalui asalan, jadi terbuktilah. Okay, Y tadi tu kita tulis kat situ. Y berubah secara sungsang dengan X. Okay. Selesai itu. Okay, nombor 2. Dengan melukis graf Y melawan 1 per X, tentukan sama ada Y berubah secara sungsang dengan X. Okay. Kita tentukan nilai 1 bahagi 2, 0.5. 1 bahagi 2.5 dapat 0.4. 1 bahagi 5 dapat 0.2. Okay, bila dah dapat nilai ni, kita plotkan graf. Sama dengan soalan nombor 1. Jadilah konsep dia. Okay, dia punya titik tu. Skala tu. Skala yang sama. Okay, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Dan ni skala dia melibatkan sampai 15. Jadi kita buat 5 kotak tu 5 unit lah. Okay, 5, 10, 15. Lepas tu kita plotkan dia punya titik. Okay. 0.5, 15 kat sini. Okay, tengah-tengah ni. Okay, lepas tu 0.4, 13. 10, 12, 13 kali. Okay, lepas tu 0.2, 9. 9 kat sini. Okay. Lepas tu, bila kita sambung tu, okay, kalau kita sambung,
dia punya pekadaran tu dia turun, dia takkan melalui asalan. Maksudnya kat sini kita tengok dia akan turun. Dia akan menuju ke nombor 5. Menuju ke nombor 5. Maksudnya dia tak menuju ke asalan. Jadi dia bukan berkadar songsang lah. Jadi bila tak melalui asalan, kita tulis kat situ Y tidak berubah secara songsang. Dengan X. Okey, selesai kat situ. Jadi konsep dia mudah je. Kalau dia graf tu kita plot tu dia tak melalui asalan, dia bukan berkadar songsang lah. Kalau dia melalui asalan, dia berkadar songsang. Okey. Jadi pergi kepada soalan yang terakhir untuk part 1 ni. Okay, yang bawah ni. Tulis hubungan antara pemboleh ubah dalam ubahan berikut dengan menggunakan simbol. Okey, yang ni hubungan ubahan ni. Yang keduanya dalam bentuk persamaan dengan K sebagai pemalar. Kita tengok contoh kat situ dah bagi. Q berubah secara songsang dengan P. Dalam bentuk simbol hubungan ubahan. Yang ini dalam bentuk persamaan yang ada pemalar K. B itu I berubah secara songsang dengan punca kuasa 2F. Okay. Jadi kita jawab, kita lengkapkan jadual. S berubah secara songsang dengan B. Jadi kita tulis S, simbol ubahan tu, hubungan ubahan 1/B. Kalau yang ni S sama dengan K/B. M berubah secara songsang dengan N kuasa 3. M berubah secara songsang dengan N kuasa 3. Kalau yang ni M sama dengan K/N kuasa 3. Okay. Nombor 3 tu, L berubah secara songsang dengan kuasa 2J. L berubah secara songsang dengan kuasa 2J. Okey, 1/J kuasa 2. Yang ni L sama dengan K/J kuasa 2. Okey. Nombor 4, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Y, okey, punca kuasa 2X. Okey, baik. Yang ni Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Yang terakhir, nombor 5, W berubah secara songsang dengan kuasa 3L. W, okay, bentuk simbol hubungan ubahan tu 1/L kuasa 2. Okay, yang ni W sama dengan K/L kuasa 2. Okay. Selesai untuk video part 1 ni, pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.2 ubahan songsang di bawah subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Kita akan sambung kepada video part 2 selepas ini. Teruskan menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.